5, 4, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ilyas Syafina binti Idras memegang nombor metrik D201710775550. Di dalam video ini, saya telah melakukan satu simulasi pembelajaran berkaitan watak dan perwatakan dalam cerpen air mata dalang. Saya telah menggunakan pendekatan struktural di dalam sesi pembelajaran pada kali ini. Assalamualaikum semua. Okey, kita baca doa dulu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, semua hadir? Okey, cikgu lihat semua hadir. Ni cikgu nak tanya. Semua sihat tak ni yang datang sekolah ni? Sihat. Bagus, alhamdulillah. Oh, bagus ya kamu semua sebab patuh SOP. Tapi cikgu ingin ingatkan semula. Kamu kena pakai face mask ni dengan cara yang betul. Dan cikgu mahu ingatkan kamu bahawa kamu kena jaga penjarakan sosial dengan baik. Dan membasuh tangan dengan sekerap yang mungkin. Dan barulah kamu boleh datang ke sekolah dengan keadaan yang sihat. Okey. Tapi yang tak okeynya cikgu lihat ada sampah di bahagian belakang kelas tu. Okey, sekarang cikgu mahu kamu bersihkan kelas terlebih dahulu dan baru kita mulakan sesi pembelajaran pada hari ini. Boleh tak kelas? Boleh. Bagus, bagus. Baiklah, semua boleh duduk di tempat masing-masing. Cikgu mahu mulakan pembelajaran pada hari ini. Baiklah. Agak-agaknya hari ini cikgu mahu ajar apa? Macam-macam jawapan dah cikgu dengar ni. Okey, tak apa. Untuk jawab segala persoalan kamu tu, cikgu akan tayangkan sebuah klip video dan cikgu mahu kamu fokus. Dan cuba kenal pasti apa yang cikgu akan ajar pada hari ini. Boleh ya kelas? Wayang kulit seringkali dikaitkan dengan mereka yang berusia, tetapi tidak bagi satu persembahan wayang kulit dari Kelantan yang mana telah menarik lebih daripada 40 orang untuk menyaksikan persembahan tersebut di Petaling Street Art House. Persembahan wayang kulit itu diketuai oleh Tok Dalang Yeo Hock Seng, seorang lelaki berbangsa Cina. Yeo Hock Seng bukan sahaja fasih berbahasa Melayu Kelantan, tetapi boleh mengubah sekurang-kurangnya 8 jenis suara pada masa yang sama. Kalau kau Kuala Lumpur, kau Kelantan orang panggil Syai. Hak balik belakang tu nama apa? Tu pun kami digelarkan nama Gajah Buddha Laksmana adik pada mak Gajah Siabok Gajah Enegara Kuala Dua. Kalau gitu siapa nama diri tu nama Tok Silap Mata mana kamu ni lah raksasa botol mak Gajah Warna. Sebagai Tok Dalang, semua dah tonton video tadi kan? Baiklah, sekarang cikgu akan tanya kamu 2 soalan dan sesiapa yang ingin menjawab sila angkat tangan ya. Okey, soalan yang pertama. Apakah situasi yang digambarkan di dalam video tersebut? Okey, siapa yang nak jawab ni? Okey, Nisha. Video tersebut menceritakan tentang permainan wayang kulit. Betul tak cikgu? Ya, betul jawapan Nisha. Okey, semua berikan tepukan. Okey. Jika kita lihat berdasarkan video tadi, sememangnya video tersebut menerangkan tentang permainan wayang kulit yang dimainkan oleh masyarakat Cina Kelantan. Okey, betul lah jawapan Nisha sebentar tadi.
Okey, sekarang cikgu nak tanya lagi satu soalan. Mengapakah wayang kulit tidak mendapat perhatian oleh masyarakat muda pada masa kini? Kenapa ya? Okey, siapa yang ingin jawab soalan? Okey, Pada pendapat saya, wayang kulit ni dia tidak mendapat perhatian disebabkan dia ni susah untuk kita buat kan, nak create tu susah dan susah juga untuk dimainkan. Sebab dia memerlukan satu tempat strategik lah. Dia tak boleh main sekian-sekian tempat. Dia kena ada tempat khas untuk wayang kulit, baru kita boleh mainkan dia. ya, betul tu Hidayah. Okey, semua berikan tepukan. Okey, macam yang Hidayah katakan tadi, wayang kulit ni tidak mendapat perhatian pada masyarakat kini sebab susah dimainkan, sukar untuk dibuat. Jadi wajarlah wayang kulit ini semakin dipinggirkan dan semakin dilupakan oleh masyarakat muda pada masa kini. Tapi kamu semua jangan lupa ya, itu adalah tradisi masyarakat kita dulu. Okey. Jadi jelaslah, kamu semua boleh lihat kan hari ni cikgu nak ajar apa? Agak-agaknya, karya apa yang mempunyai berkaitan dengan wayang kulit? Ya, cerpen air mata dalang. Betul. Okey, hari ini cikgu akan memfokuskan hanya kepada watak dan perwatakan yang terdapat dalam cerpen air mata dalang. Okey, semua dah bacakan cerpen tu. Okey, jadi tidak sukarlah bagi kamu untuk mengenal pasti watak yang terdapat di dalam cerpen tersebut. Baiklah, seterusnya cikgu nak tanya. Apakah itu watak? Boleh tak sesiapa bagi tahu cikgu, apa yang kamu faham tentang watak? Ada sesiapa? Saya cikgu. Cikgu saya. Okey, pada pendapat saya, watak ialah objek ataupun pelaku dalam sesebuah cerita. Betul kan? Ya, betul tu Syahira. Semua berikan tepukan. Bagus. Okey, berdasarkan jawapan rakan kamu sebentar tadi, ada menyatakan bahawa watak ialah objek atau pelaku dalam sesebuah cerita. Fahamkan semua? Okey, sekarang cikgu nak tanya. Apakah itu perwatakan? Ada sesiapa yang ingin jawab? Ada sesiapa? Ya, Nandini. Ya, boleh. Bangun jawab. Perwatakan ialah orang yang melakonkannya. Betul tak cikgu? Okey, baiklah Nandini. Bagus. Jawapan kamu agak kurang tepat, tetapi bagus kerana kamu berani mencuba. Okey kelas, berikan tepukan. Okey, apa itu perwatakan ya? Perwatakan ialah perlukisan tentang watak dari aspek luaran atau dalaman dan memberi gambaran atau sifat yang dimiliki watak. Okey, baiklah. Jadi kamu sudah jelas kan apa itu watak, apa itu perwatakan. Okey, sekarang cikgu mahu jalankan satu aktiviti yang diberi nama sebagai crossword. Di mana aktiviti ini cikgu mahu menilai penguasaan kamu tentang jenis-jenis watak. Okey, sekarang cikgu mahu kamu semua bawa keluar tablet masing-masing. Cikgu telah masukkan link aktiviti tersebut di dalam WhatsApp group.
Baiklah, semua dah selesai jawab soalan kan? Okey, jom kita bincang jawab tadi. Yang pertama, yang memainkan peranan utama dalam suatu cerita ialah watak utama. Watak utama ini besar dalam sesebuah cerita. Dia sebagai main character lah dalam sesebuah cerita tu. Okey, yang kedua, watak yang menunjukkan sifat positif serta penggerak cerita ialah watak protagonis. Watak protagonis ni dia lebih kepada watak yang baik, watak yang sentiasa memberi kesan-kesan positif di dalam sesebuah cerita. Okey, yang ketiga, watak yang wujud kelemahan dan keseimbangan diri ialah watak bundar. Watak bundar ini sinonim dengan watak bulat. Okey, yang keempat, pembantu bagi watak utama yang menyokong segala tindak tanduk watak utama ialah watak sampingan. Watak sampingan ni sebagai penyokong bagi main character dalam sesebuah cerita tu. Jadi dia sebagai respon lah, sebagai tindak balas untuk watak utama. Seterusnya, yang kelima, watak yang sering menimbulkan konflik dalam cerita ialah mestilah watak antagonis kan. Watak antagonis ni semestinya merupakan watak yang memupuk sifat-sifat negatif, sifat-sifat buruk. Kena kalau seseorang tu memiliki sifat-sifat yang tidak baik, dia merupakan watak antagonis. Okey, seterusnya yang keenam, watak yang tidak mengalami sebarang perubahan mengikut perda ialah watak statik. Kiranya watak statik ni dia akan kekal, dia tidak akan mengalami sebarang perubahan. Seterusnya yang ketujuh, watak yang dipekerti aspek peribadinya ialah watak pipih. Watak pipih ni dia menjelaskan tentang seseorang tu melalui sikap dia, aspek peribadi dia. Watak pipih lebih berfokuskan kepada aspek-aspek tersebut. Okey, dan yang terakhir adalah watak yang berubah situasi di mana yang kurang baik menjadi lebih baik atau sebaliknya ialah watak dinamik. Watak dinamik ini dia tidak macam watak statik. Dia akan berubah-ubah ikut situasi dan dalam penceritaan dalam sesebuah cerita yang ingin disampaikan. Okey, seterusnya, kamu semua dah kuasai kan jenis-jenis yang cikgu mahu lakukan satu lagi aktiviti yang diberi nama Open the Box, di mana cikgu mahu kamu cuba kenal pasti jenis watak bagi dapat dalam cerpen Air Mata Dalang. Okey, link tersebut cikgu telah beri di dalam WhatsApp grup kumpulan kamu. Okey, kamu boleh lihat sekarang.
Seterusnya, kita akan lihat dari segi perwatakan dalaman dan perwatakan luaran. Baiklah, cikgu mahu seorang wakil secara sukarela membaca petikan yang terdapat dalam slide ini. Ada sesiapa yang mahu? Ya Izian, boleh. Perwatakan dalaman dapat dikesan melalui sikap, pemikiran, emosi, tindakan dan cara bertindak dan sebagainya. Contoh perwatakan dalaman ialah berani, penyayang, bengis dan juga teguh pendirian. Baiklah, terima kasih Izian. Okey, jelas tak semua apa itu perwatakan dalaman? Perwatakan dalaman ini melibatkan aspek kejiwaan. Tidak kira dari segi positif ke negatif ke. Misalnya, jika seseorang watak itu dilabelkan sebagai seorang yang rajin, jadi ia merupakan perwatakan dalaman dari segi positif. Kalau dia tamak, negatiflah sebab ia adalah perbuatan yang buruk. Okey, seterusnya. Ada sesiapa yang sukarela untuk baca perwatakan luaran pula? Ya Amir. Silakan. Perwatakan luaran ialah berkenaan dengan warna kulit, corak rambut, saiz dan bentuk tubuh badan, serta kecacatan, kemahiran dan sebagainya. Contoh perwatakan luaran ialah besar, kurus, tinggi dan rendah. Betul tak cikgu? Baiklah. Terima kasih Amir. Okey semua, faham tak apa itu perwatakan luaran? Faham? Okey, bagus. Okey, perwatakan luaran ini secara umumnya ialah sesuatu perkara yang kita boleh lihat menggunakan mata kasar. Misalnya, warna kulit, bentuk tubuh badan, saiz, lagi kecacatan, kemahiran dan sebagainya. Okey, sekarang cikgu nak tanya, ada tak sesiapa yang sudi dijadikan sebagai contoh? Ada sesiapa? Ya Nisha, bagus. Okey, sekarang kamu datang ke hadapan kelas. Okey semua, sekarang cikgu mahu kamu beri perhatian kepada rakan kamu di hadapan. Cikgu nak tanya, apakah perwatakan luaran yang terdapat pada rakan kamu ini? Siapa boleh jawab? Dia seorang yang bertubuh badan macam mana? Kurus. Lagi? Seorang yang rendah. Betul lah tu. Seorang yang rendah. Lagi? Seorang gadis bertudung. Ada lagi? Apa yang kamu nampak melalui mata kasar kamu? Dia pakai cermin mata? Boleh. Ada lagi tak? Ada banyak kan? Jadi kamu boleh menjelaskan dengan baik tentang perwatakan luaran yang terdapat pada rakan kamu. Dari segi perwatakan dalaman pula, kamu rasa Nisha ni seorang yang macam mana? Seorang yang baik hati. Lagi? Seorang yang apa cikgu tak dengar? Seorang yang lemah lembut. Okey, ada lagi? Macam-macam ya cikgu dengar. Okey, bagus. Jadi kamu dapat bezakan antara perwatakan dalaman dan perwatakan luaran. Sekarang, cikgu akan jalankan satu aktiviti yang diberi nama sebagai Padlet. Dan cikgu telah bahagikan kamu kepada beberapa kumpulan dan cikgu mahu kamu menganalisis perwatakan dalaman dan perwatakan luaran bagi watak-watak yang kamu diberikan. Boleh ya? Baiklah, tahniah semua kumpulan kerana berjaya menyelesaikan tugasan ini. Okey. Jika kita lihat, setiap kumpulan dapat menghuraikan
perwatakan dalaman dan luaran watak yang terdapat dalam cerpen air mata dalang dengan baik sekali. Dan kamu juga telah sertakan dengan contoh situasi yang terdapat dalam cerpen tersebut. Okey, kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3, kumpulan 4. Bagus semua. Okey, setiap kumpulan cikgu mahu kamu lihat di bahagian bawah. Cikgu telah memberi grade terhadap setiap hasil kerja kamu. Ada dapat 10 per 10, ada dapat 9 per 10 dan kamu semua boleh membaca komen-komen yang telah cikgu berikan terhadap hasil kerja kamu tersebut. Okey, misalnya bagi kumpulan yang keempat, cikgu memberi grade kepada kamu 9 per 10 kerana kamu perlu membuat penambahbaikan dari segi huraian dan contoh supaya ia menjadi ayat yang lebih baik. Okey, itu sahaja. Baiklah semua. Seronok tak aktiviti hari ini? Seronok. Okey, seronok-seronok juga tapi cikgu harap kamu faham ya apa yang cikgu ajar pada hari ini. Okey, seterusnya bagi mengukuhkan lagi hasil pembelajaran kita pada hari ini, cikgu akan melakukan latihan pengukuhan dan latihan pemulihan. Okey, latihan pengukuhan ni, setiap pelajar perlu menjawab soalan-soalan di dalam Google Form yang cikgu telah sediakan. Manakala untuk pelajar-pelajar yang masih kurang memahami dan masih kurang menguasai pembelajaran hari ini, jangan risau, cikgu telah menyediakan satu alternatif lain iaitu latihan pemulihan berdasarkan aktiviti suai padan ataupun match up. Kedua-dua link bagi aktiviti tersebut cikgu telah masukkan ke dalam WhatsApp grup kumpulan kamu. Okey, sekarang kamu boleh mula. Seterusnya, kita akan beralih kepada bahagian penutup. Okey, sekarang cikgu mahu seorang wakil pelajar untuk tampil ke hadapan dan membuat refleksi tentang sesi pembelajaran kita pada hari ini. Okey, ada sesiapa yang sukarela?
Okey, bagus. Silakan Dapan. Dalam pembelajaran hari ini, saya dapat mengenal pasti jenis-jenis watak dan perwatakan yang terdapat dalam cerpen Air Mata Dalang. Saya juga dapat mengenal pasti dan menghuraikan perwatakan dalaman dan luaran yang terdapat dalam cerpen tersebut. Saya juga dapat memahami setiap arahan yang dikemukakan oleh cikgu. Setiap aktiviti yang cikgu berikan adalah sangat menyeronokkan dan dapat menarik perhatian kami. Bukan itu sahaja, saya juga tertarik dengan cara percakapan cikgu dan seterusnya saya juga memahami setiap perkara yang cikgu ajarkan pada hari ini. Itu sahaja. Baiklah, akhir sekali, cikgu dapat simpulkan bahawa kamu dapat memahami pembelajaran pada hari ini. Jika dilihat melalui aktiviti-aktiviti yang dilakukan sebentar tadi, nampak kamu menguasai pembelajaran kita pada hari ini, iaitu mengenal pasti jenis-jenis watak yang terdapat dalam cerpen Air Mata Dalang. Dan kamu juga dapat menghuraikan perwatakan dalaman dan luaran yang terdapat dalam watak tersebut. Jadi cikgu harap pembelajaran hari ini kamu dapat mempraktikkannya dan dapat mengulang kaji pelajaran di rumah dengan baik sekali. Seterusnya, cikgu dapat simpulkan juga bahawa pembelajaran hari ini berjaya dan terima kasih kerana memberi kerjasama kepada cikgu. Sekian, terima kasih.